Tahniah kepada para pemenang yang menyertai giveaway pada video yang lepas. Berikut merupakan senarai pemenang. Sila hubungi di email berikut. Kejadian paranormal yang seram kini merupakan fenomena biasa bagi manusia, terutamanya dengan kemunculan kisah-kisah popular seperti Annabelle. Conjuring, dan sebagainya yang meletup di panggung wayang. Tapi tahukah anda, Malaysia juga mempunyai kisah dan tempat seram yang tersendiri yang saban tahun menjadi tumpuan para thrill seeker dalam menjejak sejauh manakah kebenaran kisah-kisah seram yang berlegar di internet. Mari temani Prof Tau dalam merungkai kisah-kisah misteri dan berhantu di Malaysia pada video kali ini yang korang perlu tahu. Berikut adalah 5 tempat paling seram di Malaysia. Jap. Sebelum tu jangan lupa subscribe Prof Tau ya. 5. Mimaland. Mimaland atau nama panjangnya Malaysia in Miniature Land terkenal dengan replika dinosaur berskala besar yang dikelilingi oleh hutan hujan tropika terletak di Gombak, Selangor. Taman tema ini juga mempunyai tasik untuk aktiviti perahu dan memancing. Beberapa tarikan seperti kolam yang dikatakan kolam terbesar di Asia Tenggara dan gelongsor gegasi membuatkan pengunjung tidak henti-henti datang sejurus pembukaannya. Mimaland adalah tempat yang sangat popular di kalangan penduduk tempatan dan pelancong sehinggakan satu peristiwa gelap menyebabkan penutupannya pada tahun 1994. Pada Januari 1993, seorang warga Singapura dilaporkan mati lemas dalam satu insiden tragis di Mimaland. Tahun berikutnya, pembangunan di kawasan itu telah membawa kepada tanah runtuh yang menyebabkan air kolam keruh dan merosakkan kawasan kecil taman tema. Emotional damage. Tambahan lagi, terdapat juga masalah keselamatan dilaporkan. Taman tema itu terpaksa ditutup buat sementara waktu untuk kerja-kerja pembaikan bagi menjamin keselamatan pelawat. Malangnya, selepas insiden itu, Mimaland tidak pernah dibuka semula. Mimaland kini bertukar menjadi tarikan kepada thrill seekers yang sukakan pengembaraan berhantu. Tapak terpencil Mimaland telah dibiarkan terbengkalai begitu saja dan tidak berpenghuni sejak penutupannya pada 1994. Namun hari ini, ramai orang pergi ke tapak Mimaland atas rasa ingin tahu, terutamanya apabila terdapat desas-desus yang mengatakan bahawa tempat itu penuh misteri dan berpenunggu. Mimaland kini popular sebagai salah satu tempat paling mistik di negara ini. Oh my god. Yang keempat, Amber Court. Amber Court yang terletak di Genting Highlands, Pahang, mempunyai 2 bangunan apartmen berkembar 23 tingkat yang sudah berusia lebih 20 tahun. Tempat ini dikatakan berhantu dan merupakan lokasi di mana sering berlakunya kejadian bunuh diri di kalangan orang yang kalah judi. Amber Court juga dikatakan mempunyai sebuah bilik misteri yang berpalang dan dikatakan sebagai tempat menyimpan hantu kasino. Atau makhluk belaan untuk memberikan kemenangan kepada pemain judi kasino. Terdapat pelbagai kisah seram yang diceritakan mengenai bangunan ini. Antaranya, penginap akan mengalami kejadian aneh di waktu malam. Seperti TV akan terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Kedengaran seperti orang sedang bertukang. Perempuan yang mengilai dan memanggil.
suara budak yang sedang menangis. Dan ada juga yang pernah menemui satu lembaga tanpa kepala sedang mendukung anak di dalam lift. Amber Court juga pernah menjadi lokasi penggambaran filem Haunted Hotel. Pengarah dan krunya juga telah diganggu sewaktu sesi penggambaran sedang dijalankan. Penggambaran ini turut melibatkan lokasi di mana 7 ahli keluarga membunuh diri di situ. Dikatakan bilik B6 tingkat 17 adalah merupakan bilik yang kerap diganggu oleh makhluk halus. Namun sehingga kini, Amber Court masih beroperasi dan kebanyakannya didiami oleh warga asing yang bekerja di sekitar kawasan ini. Ketiga, Villa Nabila. Villa Nabila, sebuah banglo tinggal di Johor Bahru, disenaraikan antara 5 rumah berhantu paling popular di Malaysia oleh portal pengembaraan Expedia di Amerika Syarikat. Tiada yang menghalang orang ramai dari melawati villa tersebut, sama ada untuk melihat maupun memastikan betul atau tidak di sebalik cerita mengenai villa itu. Villa Nabila adalah sebuah rumah banglo yang berhantu kerana penghuni rumah tersebut, iaitu Nabila, didakwa mati dibunuh di rumah tersebut. Menurut cerita orang ramai, Villa Nabila ini dikatakan berhantu kerana penghuni rumah tersebut, iaitu Nabila, dikatakan dibunuh di rumah tersebut oleh pekerja yang sedang renovate rumah itu dengan cara dirogol, dibunuh dan disimen di dalam konkrit rumah tersebut. Pada masa itu dikatakan ibu bapa Nabila keluar atas urusan kerja untuk beberapa hari. Dikatakan juga Nabila adalah pewaris harta kekayaan ibu bapa beliau kerana dia merupakan anak kesayangan dalam keluarga beliau. Kemudian Nabila dibunuh oleh ibu saudaranya kerana ingin merebut harta warisan ibu bapa Nabila. Di samping itu, ada juga yang mengatakan Nabila membunuh diri kerana tekanan. Kini banglo tersebut terbiar dengan semak samun yang menjalar dan lebih kelihatan menyeramkan dan misteri. Ada sesetengah individu yang memberanikan diri masuk ke kawasan Villa Nabila tersebut dan mengalami pengalaman yang menakutkan. Ada yang terjumpa kelibat Nabila, ada yang tidak menemui jalan keluar, dan ada yang sebaliknya, tetapi diganggu pula oleh makhluk halus setelah keluar dari kawasan Villa Nabila. Apapun kisah yang berkaitan dengan Villa Nabila itu, hanya Allah yang maha mengetahui kebenarannya. Oleh itu, janganlah kita membuat andaian tersendiri kerana kita tidak mengetahui perkara yang sebenar. Kepada mereka yang ingin ke Villa Nabila tersebut, elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok dan berniat jahat. Ini kerana niat yang tidak baik boleh membuatkan makhluk halus di kawasan tersebut berminat dengan anda. Kedua, Banglo SG Bukit Gasing. Misteri banglo mewah dikenali dengan nama SG House ini pernah menggemparkan penduduk setempat dengan pelbagai variasi cerita seram. Memetik beberapa cerita orang awam, SG House dikatakan diambil dari nama pemiliknya, iaitu seorang doktor, Sanjay Gill. Huruf utama SG itu ada dipaparkan di pintu gerbang banglo berkenaan. Antara kisah yang berlegar dalam penduduk setempat, ada yang mengatakan Sanjay telah membunuh diri di dalam rumahnya itu apabila perniagaannya berada di kemuncak. Malah ada cerita lain mengatakan dia mengakhiri hidupnya kerana isterinya telah membunuh perempuan simpanannya lalu menggantungkan dirinya di rumah itu. Selain itu, ada lagi versi cerita lain, iaitu isteri Sanjay telah menikamnya bersama perempuan simpanannya dan anak perempuan mereka di rumah selepas mengetahui kecurangan suaminya. Bagaimanapun, kesemua versi cerita ini adalah palsu kerana maklumat dari orang awam mendapati bahawa rumah ini kepunyaan seorang Cina Kristian, iaitu Syihan Goh. Dahulu rumah berkenaan adalah milik Syihan Goh Healing Academy Sendirian Berhad, dan ada kemungkinan syarikat tersebut telah pun bankrupt, membuatkan rumah berkenaan diserah kepada pihak bank. Rumah tersebut digadaikan pada bank pada 15 Mac 2013. Nama popular pemilik rumah itu ialah Syihan Goh. Mungkin rumah ini dikatakan seram sebab dulu owner banyak buat penyembahan spirit. Prof Tau pun takut nak bayangkannya. 1. Highland Tower.
Sudah hampir 3 dekad tragedi runtuhan kondominium Highland Tower di Taman Hillview, Ulu Kulang, Selangor. Namun, pelbagai kisah seram mengenainya sering diperkatakan. Bukan hanya ia tragedi runtuhan pertama dan terburuk di Malaysia, malah kisah-kisah mistik, penampakan makhluk dan terdengar suara meminta tolong didengar di kawasan itu. Ada juga yang mendakwa kononnya melihat kelibat suara wanita menangis dan tidak kurang tempat itu dijadikan sarang penagih dadah. Menurut satu kisah oleh seorang pemandu teksi, sekitar jam 1 pagi, pemandu teksi itu baru sahaja menurunkan penumpangnya di sekitar ibu kota dan bercadang untuk pulang ke rumahnya di Gombak. Tetapi, ketika dalam perjalanan pulang dari pusat bandar, seorang wanita telah menahan teksinya. Oleh kerana merasa kasihan melihatnya keseorangan di tengah malam, dia membuat keputusan untuk memberhentikan teksi dan bertanya ke mana wanita tersebut mahu pergi. Cik nak ke mana?" tanya pemandu teksi. "Saya nak balik ke rumah," kata wanita tersebut dengan kepalanya tunduk ke bawah. Saya boleh hantarkan jika cik mau," kata pemandu teksi. Di mana rumahnya?" "Di Taman Hillview, Highland Tower." Pemandu teksi tersebut agak bersyukur kerana Taman Hillview terletak di sepanjang laluan ke rumahnya di Gombak. Tetapi dalam masa yang sama, dia terlupa bahawa salah satu bangunan di situ telah runtuh dan bangunan di sekitarnya sudah tidak berpenghuni atas arahan pihak berkuasa. Setelah kira-kira 10 minit berlalu, ketika kedua-duanya diam membisu, barulah masa itu pemandu teksi sedar dan teringat berkaitan peristiwa runtuhan bangunan yang baru berlaku di situ. Dia terus merasakan sesuatu yang tidak kena dengan wanita ini. Oleh kerana keinginan kuatnya untuk mengetahui siapa wanita itu, pemandu teksi itu terus bertanya kepadanya setelah sampai ke destinasi. Cik masih tinggal di sini ke?" Lebih kurang dalam 30 saat, wanita itu baru menjawab. "Masa bangunan itu runtuh, saya ada di dalam dan kedua belah kaki saya telah putus. Cuba abang tengok kaki saya ni, kudung dan berdarah." Pemandu teksi itu tidak mahu melihatnya, tetapi kepalanya tetap menoleh ke belakang di kerusi penumpang dan seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kedua-dua kaki wanita itu memang kudung dan dipenuhi dengan darah. Lututnya lemah, kakinya tidak berdaya untuk menekan pedal minyak. Dia hanya mampu memandang dan terkaku apabila wanita itu membuka pintu teksi dan turun sambil merangkak menuju ke arah runtuhan bangunan tersebut, sehingga wanita itu hilang dari pandangan matanya. Korang bila nak balik rumah, singgahlah mana-mana dulu ya. Pastikan bagi salam dulu sebelum melangkah kaki masuk ke rumah. Okey, sampai di sini sahaja perkongsian Prof Tau. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.